Untuk respon kepada soalan, saya ingin tegaskan bahawa Pakatan Harapan muncul pada kemenangan pasca 2018 pilihan raya, lebih kurang dalam bulan Mac begitu. Kemenangan itu satu kejutan kepada kelompok tertentu. Dan dengan kemenangan itu, mereka cuba membawa satu naratif bahawa kita ni, Kerajaan Pakatan Harapan ni tak jaga Islam. Kerajaan Pakatan Harapan ini tak membela orang Islam Melayu. Mereka ini adalah kuda tunggangan DAP. Jadi ketika saya naik tu Mas Surah, itulah apa latar yang membawa kehadiran saya ketika itu menjadi menteri. Dan sudah tentulah waktu saya jadi, kalau disebut di situ pada Disember ya, bermakna hanya beberapa bulan. Saya dilantik sebagai menteri pada bulan Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Itu waktu yang crucial kerana kita masuk banyak masalah dalam pentadbiran Islam. Dari sudut yang paling besarnya tabung haji, yang keduanya ialah persepsi JAKIM itu sendiri yang dilihat sebagai satu autoriti yang tidak terbuka pemikiran dia. Maka bayangkan ketika itu Mas Surah, saya terpaksa hadapi realiti itu dan mungkin saya menjadi tidak popular kerana cuba membetuli keadaan. Dan pada waktu yang sama kita sudah pun waktu itu mula memperkenalkan dasar rahmatan lil alamin itu, sesuatu yang mungkin belum dapat dihadam lagi oleh orang ramai dan juga dalam pentadbiran Islam itu sendiri. Maka ketika itu lahirlah kenyataan-kenyataan yang bukan kontroversial itu datang dari saya tetapi dispinkan oleh netizen. Saya bagi contoh. Pada ucapan saya yang pertama kali sulung saya ucap pada bulan Julai di hadapan semua pentadbiran Islam 2018, saya dalam ucapan itu membentangkan idea-idea dan gagasan-gagasan pentadbiran Islam yang lebih dinamik, yang asasnya ialah rahmatan lil alamin. Nah, disitulah mulanya ungkapan, kalau Mas Surah masih ingat, apa dia? Ni menteri semua agama. Itu ungkapan dia. Mujahid ni menteri semua agama. Sedangkan saya tidak berkata demikian. Saya tertakluk kepada pentadbiran Islam dan saya tidak menjaga dari sudut pentadbiran agama lain. Cuma bezanya dalam dasar yang saya bawa, saya menginginkan hubungan antara orang Islam dengan yang bukan Islam di atas dasar rahmatan lil alamin. Tapi dispinkan kononnya saya ni menteri semua agama. Itu satu. Kemudian di parlimen bila timbul isu LGBT, kita pun menjawab tentang soal Malaysia tidak pernah mengiktirafi LGBT. Kerajaan Pakatan Harapan tidak pernah mengiktirafi advokasi LGBT. Saya hanya menyatakan dari sudut mereka sebagai insan, manusia, kita tidak boleh menyakiti mereka. Kita tidak boleh menginjak-injak mereka di atas nama kononnya mereka ini LGBT. Adapun mempertahankan, memperjuangkan hak LGBT, awal-awal kita menafikannya dengan sekeras-kerasnya. Dan saya rasa antara yang agak kontroversial ketika saya memanggil Nisha Ayub, panggilan itu bukan memanggil untuk menyokong. Panggilan itu dipanggil untuk memberi penjelasan kepada dia tentang perkara-perkara yang kita rasa tidak cocok dan tidak sesuai di dalam negara ini dalam segi advokasi. Adapun dia nak cerita tentang penindasan yang berlaku, mereka dijadikan dalam industri seks dan sebagainya, okey, fine. Yang tu kita bincang macam mana pendekatan kita untuk mereform mereka itu. So perkara-perkara inilah Mas Surah yang dilihat sebagai satu yang bagi mereka peluang untuk mereka menyatakan saya menyokong LGBT. Yang ketiga, mereka juga telah misquote me dengan satu yang agak, orang kata, misquotation yang begitu berat lah ketika mana dalam interview dengan The Star. Dan saya masih ingat lagi pemberitanya yang ketika itu ialah Zakiah Koya, ketika mana saya bagi dia sejam lebih interview ya. Dan dalam panjang interview tu dia ambil saya punya kenyataan yang pun tak betul. Dia kata apa? No more khalwat rates. Maknanya tidak ada lagi penguatkuasaan khalwat, penguatkuasaan agama ke atas khalwat. Saya tengok ini, I didn't say that. Saya cek balik dengan pegawai saya yang rekod, adakah saya kata? No, I didn't say that. Saya cek balik dan saya terus tegur.
tetapi berita itu sudah tersebar, Mujahid seolah-olah telah memberhentikan penguatkuasaan Khalwat. So itu memburukkan lagi masalah keadaan, di mana saya ini lebih menjadi mangsa kepada persepsi yang sengaja dinaratifkan begitu rupa, bahawa akhirnya rumusannya Mujahid ini anti-Islam, Mujahid ini Menteri Agama Liberal, Mujahid ini tak layak untuk jaga Islam. Maka di situlah saya mengatakan bahawa segala kejian itu, macam saya kata, mungkin ada kebenaran dia. Saya bukan manusia yang perfect, tapi kebanyakannya itu lebih kepada character assassination, bagi merendah-rendahkan pribadi saya yang secara tidak langsung merendahkan Pakatan Harapan yang mungkin dia punya penghujungnya, landing dia apa? Pakatan Harapan ni anti-Islam, liberal, mereka tak bela Islam. So itulah yang momok-momokkan. Jadi pujian atau kejian itu sangat saya kata subjektif, kerana di dalam politik kita selalu terikat dengan persepsi waktu itu. Tetapi pada waktu yang sama, masa berlalu itu pun sangat penting untuk mereka melihat kemudiannya pencapaian-pencapaian kita. Sebab kalau diambil kenyataan 25 Disember itu, macam saya kata, baru 3-4 bulan kita nak adjust suasana dan sebagainya. Dan saya datang bukan untuk saya datang bukan untuk nak ikut apa yang ada, tapi kami datang secara menyeluruh ialah untuk membuat reformasi. Yang mana berlaku kecurangan, yang mana berlaku penyelewengan, yang mana berlaku tabung haji yang telah lari dari landasan undang-undangnya dengan dia punya masalah defisitnya. Maka I think itu antara sebab mengapa saya dinaratifkan sebegitu rupa. Tapi kalau kita to be fair to ourselves, after December 2018, kita tengok 2019 banyak pencapaian-pencapaian yang kita dah buat, dan kadang-kadang pelik oleh kerana kami tidak sempat nak melengkapkan kami punya edah kami, iaitu 5 tahun. Habis jatuh kerajaan pada Februari 2020, rupanya segala kejian itu kemudian dituai dengan pujian-pujian pula. Kenapa? Tabung haji back on the track. Tabung haji selesai isu defisit dia. Kemudian isu profession guaman syar'i, akta yang berjaya kita aktakan, gubalkan. Kemudian ditambah dengan kemenangan saya di mahkamah. Saya saman Harakah, kerana Harakah yang antara yang menceritakan naratif saya ini penyokong LGBT dan sebagainya. Saya menang di mahkamah. Kemudian isu tabung haji juga, 2 kes yang menang di mahkamah tentang dakwaan kononnya saya menjual saham TMB, meluputkan saham TMB ketika zaman saya jadi saham tabung haji dalam TMB bernilai 26 bilion. Akhirnya dapati itu tak betul, dan yang menuduh itu menarik balik dan memohon maaf. Kemudian juga isu saya menjual hotel-hotel tabung haji yang dulu diserang kiri kanan, malam, siang, hari, dia tak kira siang malam dah. Tapi kemudian menang di mahkamah. Kemudian Jabatan Audit Negara juga telah memperakui bahawa 2021, 2022, 2020 punya kewangan sangat cemerlang. Jadi itu saya kata bahawa masa itu berjaya menjawab apa seperti mana yang disebut sebagai pepatah, ini bukan hadis ya, al-waqtu juz'un minal ilaj. Masa itu adalah sebahagian daripada penyelesaian. So saya kira balance up lah apa yang orang kata dengan apa yang hari ini dituai dan dinikmati. Saya tidak menyatakan saya perfect, pastinya tidak, tetapi sebagai ahli politik saya kira ada baik, dan jujurnya kalau kita melihat prestasi dari sudut KPI yang bersifat objektif dan bukan sentimen.